Malaysia seperti telah menjadi rumah kedua kepada nelayan asing yang berterusan menjarah hasil laut negara. Kehadiran nelayan asing telah menyebabkan nelayan tempatan merungut kerana kerosakan habitat laut yang berpunca daripada penggunaan pukat tunda tidak mengikut spesifikasi. Ada yang ditangkap, namun ada juga dalam kalangan nelayan asing ini yang dibebaskan kerana segelintir pihak berkuasa galak makan duit haram di tengah laut. Untuk membincangkan isu ini bersama dengan saya ketika ini ialah Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha, Datuk Seri Akbar. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Haji. Yes, baik. Terima kasih, Datuk. Datuk, kita nak meneruskan kepada isu ini, Datuk. Ya. Ini merupakan satu tindakan menceroboh perairan negara. Malah rasuah yang diberikan seperti ini bukan saja merosakkan ekosistem hidupan laut, malah menyekat rezeki nelayan tempatan, Datuk. Sehingga nelayan kita macam jadi penumpang pula di perairan sendiri. Jadi apa tindakan tegas yang Datuk lihat wajar dikenakan kepada pelaku dan juga pemberi ini, Datuk? Rasuah di negara kita ni ada tiga cara, tiga jalan. Ada di darat, iaitu segala-galanya diberi peluang kepada warga asing masuk, dan juga kadang-kala kita dari segi perolehan juga kita salah guna. Dan juga yang kedua dari segi udara pun gitu. Kita dapati ada tangkapan yang dibuat oleh SPRM kerana diberi masuk juga orang asing. Dan ketiga, caranya ialah jalan laut. Jadi ini merupakan satu modus operandi yang berlaku bukan sekarang. Ia telah berlaku telah lama. Dan kita dapati bahawa oleh kerana segelintir daripada pegawai-pegawai kita ini kerana tamak dan juga ingin kerja mudah dan nak cepat kaya dan hidup mewah, tetapi kita dengan menggadai maruah kita. Kadang-kadang kita mendapat RM3,000 tetapi kita lupa bahawa yang pukat-pukat ataupun buk-buk yang dimasukkan oleh nelayan asing, iaitu kalau mereka datang daripada Vietnam, maknanya kualiti itu buk dia mesti terbaik dan juga besar. Jadi ini boleh menyebabkan jumlah-jumlah ikan dan juga apa saja yang ada dasar laut itu tak dapat diperolehi oleh masyarakat kita yang begitu miskin, mempunyai buk-buk kecil. Jadi ini merupakan satu isu integriti sebilangan oleh pegawai kita yang tidak fikirkan masa depan nelayan dan juga masa depan negara, termasuk juga imej negara. Jadi oleh demikian sudah tentu kita perlukan satu cara, iaitu supaya perkara sedemikian itu dapat diatasi dengan cara kita nak menilai diri sendiri. Dan kita kena ingat bahawa di musim pandemik ini, dari segi fraud teori, kita dapati bahawa kebanyakan daripada masyarakat kita ni, terutama sekali yang mempunyai masalah banyak dan juga mungkin ingin hidup mewah ataupun menampung hidup lebih daripada pendapatan, jadi mereka mencari jalan mudah. Terutama sekali dari segi di masa pandemik ini, yang mana yang pertama dikenali sebagai pressure, iaitu tekanan. Yang mana mereka ingin mendapat duit yang lebih, jadi apa saja yang dilakukan, diberikan oleh nelayan asing itu diambil. Yang kedua dikenali sebagai opportunity. Makna di dasar laut susah nak cari pihak penguasa seperti agensi, SPRM dan sebagainya. Tetapi mereka akan menggunakan peluang ini untuk mengutip duit dan memberi peluang kepada nelayan asing. Satu lagi ialah dikenali sebagai rationalization. Rationalization maknanya oleh kerana keadaan politik negara ini, kita dapati bahawa orang atas pun makan, ketua kita pun makan, jadi mereka kata aku pun nak makan juga. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita fikirkan, kerana kalau tidak kita melaksanakan puasa dengan baik dan juga ketua-ketua menjaga mengawas dengan baik, maka sudah tentu ia akan lebih buruk lagi. Baik, Datuk. Seperti yang Datuk ada ulaskan tadi, ini bukan sesuatu perkara yang baru dan banyak kali juga, Datuk, ya, kes begini dilaporkan dan nampaknya masih lagi berleluasa, masih lagi terjadi. Dan kita tahu impak daripada perbuatan tidak bertanggungjawab ini, Datuk. Jadi, bagaimana Datuk melihat sebenarnya keperluan yang lebih tegas dalam penggubalan akta dan juga undang-undang yang sedia ada supaya ia boleh memberi kesan yang baik di masa akan datang terhadap perairan dan juga untung nasib nelayan kita sendiri, Datuk? Saya rasa undang-undang boleh dikatakan bagus jika sekiranya kita lihat kepada undang-undang SPRM. Tetapi ini merupakan satu isu integriti.
kadang-kadang kita perkuatkan undang juga jika sekiranya handler, iaitu kita, termasuk nelayan-nelayan kita ataupun agensi penguatkuasa kita yang berada, yang macam isu sekarang ni yang menjaga perairan kita tidak mempunyai integriti, maka itu agak sukar. Dan satu lagi saya dapati bahawa kita ni adalah begitu lembut sekali dengan bot-bot asing. Jika kita lihat kita banding dengan negara-negara Indonesia, kita dapati bahawa semasa pemerintahan Jokowi hingga sekarang ini, mana-mana juga bot daripada luar, terutama sekali Vietnam yang masuk perairan mereka, mereka akan ambil, rampah dan mereka akan letupkan. Jadi itu merupakan satu perkara yang boleh dikatakan undang-undang yang bagus, tapi kita tidak mempunyai undang sedemikian sebab kita ni terlalu baik. Yang kedua, saya dapati bahawa oleh kerana banyak juga bot-bot ini yang telah ditahan sehingga kita terpaksa parking bot-bot ni di kawasan-kawasan jeti sehingga orang kita pun tak boleh pakai jeti. Oleh kerana proses pendakwaan kita mengambil masa begitu banyak sekali. Jadi tak salah, saya kira ada dalam, kalau tak silap saya, dalam kanun acara jenayah supaya kita juga boleh mengambil tindakan supaya apa juga bot-bot yang dirampas itu mungkin ya dengan menggunakan undang ini kita boleh juga melupuskan ataupun ataupun ambil tindakan sebarang tindakan supaya kita tidak menunggu begitu lama sehingga kadang-kadang kalau terlalu lama tunggu untuk kita penjawaan, kadang-kadang bot rosak, kita terpaksa baiki. Jadi ini merupakan dilema-dilema yang yang berlaku kepada agensi penguatkuasa. Jadi itulah sebabnya kita katakan bahawa oleh kerana ada dua sebab ni. Yang pertama, oleh kerana undang-undang yang ada, terutama sekali dalam pencegahan rasuah sudah okey. Tetapi dari segi undang-undang dan perairan kita ni, iaitu tangkapan bot dan sebagainya, dan juga kebaikan orang kita ni, tidak seperti yang berlaku di Indonesia di mana mereka ambil tindakan tegas iaitu dengan menghancurkan ataupun merosakkan, dia pecahkan bot tu supaya tak diguna lagi. Jadi perkara demikian hendaklah kita ambil iktibar daripada negara lain yang dapat mengurangkan kegiatan-kegiatan nelayan daripada luar negara yang impaknya begitu ketara sekali kepada nelayan negara kita ni miskin. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok apa yang ditunjukkan oleh Awani, kita dapati ikan yang ditangkap itu tak banyak. Jadi ini merupakan satu perkara tindakan patut diambil oleh agensi penguatkuasa supaya oleh kerana dalam keadaan susah ini hendaklah kita berhati-hati dan juga pastikan bahawa penguatkuasa dijalankan, tetapi jalankan dengan lebih amanah dan berintegriti. Baik Datuk, dan kita tahu bukan saja hasil laut Datuk ya, malah pelbagai barangan lain seperti rokok seludup juga dibawa masuk dalam pelbagai bentuk percubaan, pelbagai bentuk modus operandi. Jadi apakah ada keperluan yang lebih, orang kata lebih kukuh untuk mengukuhkan kerjasama antara pihak berkuasa tempatan dan asing dalam menangani isu ini, Datuk? Saya dapati bahawa ada urus-urus mengatakan bahawa di antara agensi-agensi kita yang sedia ada kan, mereka ni tak sepakat. Jadi satu kehala lain. Jadi ini merupakan satu perkara yang sukar untuk kita bendung. Yang kedua, kita dapati bahawa oleh kerana sekarang kerajaan telah memperkenalkan satu undang-undang di mana kontainer-kontainer daripada Vietnam, daripada Indonesia dan sebagainya, dan juga termasuk bot-bot daripada Sumatera dan juga Batam nak masuk itu, kini tak boleh lagi pergi ke port. Jadi oleh kerana tak boleh lagi pergi ke port sebab mereka telah menghalang sebab untuk mengelakkan penyeludupan secara besar-besaran, jadi bot-bot sekarang ni telah berlabuh di antara Johor Bahru sehingga kepada perairan pantai ni sehingga Langkawi. Sehingga kita dapati bahawa sindiket-sindiket dan juga kartel ini telah memenangi hati dan jiwa dan hati masyarakat ni dengan memberi bantuan kepada pusat-pusat aktiviti ataupun dari segi ibadat fasiliti-fasiliti ibadat, sehingga orang kampung dan juga orang setengah daripada mereka ni terpaksa bekerjasama dengan sindiket ini tidak melapor kepada polis. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat, iaitu ini adalah masalah krisis integriti yang bukan saja dihadapi oleh agensi penguatkuasa yang sedia ada, yang boleh dikatakan rasuah ini telah menjadi darah daging. Ini patut kita akui
dan juga masyarakat kita sendiri oleh kerana tamak dan juga ingin bekerjasama dengan sindiket-sindiket yang memasukkan rokok-rokok, kerana kita rugi lebih kurang 5 bilion setahun daripada rokok-rokok suluk ini, sedangkan 1 bilion saja tu cukai tu kita boleh membuat sekurang-kurangnya 6,000 kilometer jalan-jalan kampung, dan juga kita boleh buat lebih kurang 60 buah sekolah rendah dan 500 jabatan-jabatan kecil. Itu merupakan satu kerugian, tapi kita rugi 5 bilion setahun. Ini hanya rokok, tapi kita belum lagi tengok dari segi ekonomi bawah tanah lain, termasuk juga penyeludupan manusia, Baik. penyeludupan sebab penyeludupan Malaysia pun kita telah jatuh daripada tier 2 on the list, jatuh kepada tier 3. Jadi ini merupakan satu isu trafficking yang dilabelkan oleh negara luar, terutama sekali Amerika Syarikat, bahawa kita memang lemah dari segi pengawasan dan juga untuk bertindak untuk mengawasi human trafficking. Baik, Datuk. Dan ini yang terakhir dari saya, Datuk. Tadi Datuk ada menyebut juga mengenai soal integriti. Jadi sejauh mana dalam keadaan ketika ini, khususnya dalam keadaan yang mendesak ketika ini, mungkin ada yang terkesan. Jadi bagaimana untuk pastikan pihak yang terlibat, khususnya mereka yang bertugas untuk tidak menerima rasuah yang diberi, kerana kita tahu jika tiada yang memberi, tiada yang menerima. Datuk. Saya rasa isu ini adalah isu yang bukan senang untuk kita atasi. Sebab masalah rasuah di negara kita ini adalah merupakan satu masalah yang berada dalam darah daging. Dan terutama sekali kepada agensi-agensi kuasa yang mempunyai kuasa. Jadi ini masalah ini, isu ini tak boleh diselesaikan dengan cara jangka pendek, iaitu kita hanya membuat tangkapan. Kita juga naklah menjalankan satu juga kajian yang saintifik, dan yang mana nak kita tentukan apakah yang menyebabkan kita, termasuk agensi-agensi pembuat kuasa dan juga masyarakat kita, terlibat rasuah. Kita tak tahu, tidak ada scientific study. Jadi itu sebabnya perkara ini bukan mudah, tetapi untuk jangka pendek sudah tentu. Yang pertama, apabila kita nak memilih pegawai agensi pembuat kuasa yang berada di posisi-posisi yang risikonya tinggi, maka pastikan kita ambil pegawai yang baik dari segi integriti. Tetapi untuk sustain integriti itu bukan senang. Jadi kadang-kadang apabila mereka telah masuk dalam agensi penguatkuasa ini, mereka putih segala-galanya baik, tetapi bercampur dengan kumpulan-kumpulan ini, mereka telah terjerumus dalam keadaan kegiatan yang tak baik. Jika sekiranya mereka tak ikut, sudah tentu masa depan mereka akan gelap. Baik, jadi Datuk. ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat dan wajar diambil kira, Datuk, ya? Ya, dan yang paling mustahak sekali ialah kepimpinan melalui teladan. Jadi sebagai pemimpin kita hendaklah tunjuk contoh yang baiklah, dan juga pengawasan oleh ketua-ketua kita supaya kita tunjuk contoh yang baik dan bagi nasihat kepada pegawai kita supaya jangan terlibat rasuah, sebab impaknya adalah begitu teruk sekali dan tak baik. Baik, Datuk Seri. Baik, itu dia tadi perkongsian bersama dengan Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Terima kasih, Datuk Seri, dan Buletin Awal ini berhenti rehat seketika. Bertemu semula selepas ini.